وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن الرحيم berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah permudahkanlah segala urusan kami terimalah segala amal ibadah kami rahmatilah kami dengan rahmatmu jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadilah Upah Sabariah selaku penganjur bagi kuliah kita sahabat pencinta Al-Quran, seterusnya puan moderator, pihak pengurusan, kemudian muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat insya-Allah. Mungkin ada yang nak respon, boleh respon dalam ruangan chat insya-Allah. Semoga dalam keadaan sihat, bersemangat, diberikan kekuatan untuk kita beribadah dan memperbaiki diri kita sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkatilah kita pada bulan Rejab dan juga Syakban dan Allah sampaikan kita semua ke dalam Ramadan insya-Allah. Amin. Oleh itu sama-samalah kita lazimkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa lain lah kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami dalam Rajab dan Sya'ban sampaikanlah ke dalam Ramadan. Okay, terima kasih kepada yang respon. Alhamdulillah Bonda Yusinawati, Bonda Mahani, alhamdulillah sihat Ramai kita punya peserta pagi ni alhamdulillah. Kak Niksum, alhamdulillah. Semangat ada 3 kuliah, alhamdulillah. Okey, Bonda Anum, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan semangatlah insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita diberkati Allah dan memperbaiki sama-sama diri kita insya-Allah. Okey, jadi sedang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Seperti biasa saya akan sharekan slide untuk soalan uji minda dulu. Okay, bagi ibu ayah-ayah untuk panaskan enjin pagi-pagi ni lebih bersemangat biasanya kan, lebih kata lebih fresh kita punya fikiran minda kita. Jadi mudah-mudahan betul lah jawapan yang kita akan pilih. Sebelum tu saya nak ajak kepada ibu ayah sekalian bagi yang ada kesempatan esok hari Khamis sama-sama lah kita cuba untuk melazimi puasa sunat kan, esok Khamis. Kemudian kebetulan minggu ni hari Sabtu, Ahad, Isnin. 3-3 tu hari cuti pula. Kan 3-3 tu lah hari putih. 13, 14, 15. Jadi kalau katalah ada kekuatan, ada kesempatan, ada kelapangan, sama-sama lah kita cuba berniat puasa insya-Allah. Tapi bukan niat sekarang lah. Kita azam dulu sekarang, nanti kita niat pada waktu dia lah. Waktu malam yang sepatutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan insya-Allah. Dan sambil-sambil tu jangan lupa ajak sekali family kita sama-sama untuk berpuasa, ajak kawan-kawan melalui WhatsApp kan. Kita tuliskan status ke, buat video, edit gambar dan sebagainya lah. Okey, sama-sama. Dan berikan, kalau boleh berikan sekali makan kepada mereka yang berpuasa.
Macam saya ni ibu sekalian, saya share sikit lah, saya sekadar berkongsi pengalaman. Saya sebagai seorang guru ni kan, di sekolah kita akan memberikan, macam saya lah, saya berikan kepada anak-anak murid yang berpuasa, bagi dia makan untuk berbuka. Alhamdulillah lah, kita tengok ada yang bersemangat, walaupun tak ramai ya, tapi ada yang buat kan, berbanding orang tak buat langsung, ada yang buat tu kita rasa sangat puas hati, rasa sangat gembira bila kita ajak orang dan benda tu berkesan kan. Paling kurang kita sampaikan, seorang tahu pun dah kira ilmu kan, so kita menjadi asbab, so insyaAllah adalah pahala kan. Apatah lagi kalau orang buat, lagi bersemangat. So kita bagi dia makan, belanja dia makan minum kan. So alhamdulillah sampai hari ni dia masih istiqamah. Dekat sebulan jugalah dia puasa Isnin Khamis tak lepas. Ada seorang ni seorang pelajar saya tahun 6 baru. Alhamdulillah kan. Pada Bonda Mahal ni ada respon pada saya, sekolah merupakan lubuk pahala. Alhamdulillah, betul saya tu, sebab tu saya suka mengajar sebenarnya. Dulu saya sebenarnya seorang yang sangat pendiam, tapi bila dah habis belajar kan, habis SPM, so kita lihat bila kita ni suka berdakwah, nak sampaikan kebaikan. So bila lihat apa paling sesuai medan ni adalah sekolah. Sebab tu saya cuba minatkan untuk mengajar. So lama-lama alhamdulillah Allah berikan minat tu. Pada mulanya kita memang malu, memang tak biasa nak mengajar orang semua ni kan. Tapi sebab nak mengajak orang, nak ajak orang kepada kebaikan. So benda tu yang memberikan saya minat lah untuk teruskan bab belajar ni, bab mengajar ni. Kan, so sama-sama lah kita berdakwah masing-masing, ikutlah masing-masing punya medium. Yang penting jangan lepaskan peluang untuk ajak orang kepada kebaikan. Ikutlah masing-masing punya audience kan, kawan-kawan, adik-beradik, jiran-jiran dan sebagainya lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan Bonda Rosni pahala guru mengajar, kebaikan hingga jannah. Mudah-mudahan ikhlas kan, insya-Allah. Sama-sama lah. Okey, Bonda Nurhanita, saya sebagai seorang pendidik. Okey. Titipkan sedekah makanan untuk anak murid yang berpuasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan benda tu kita istiqamah. Saya share ni bukan kata nak kecoh ke apa, tidak lah. Saya cuma berikan berkongsi pengalaman supaya mungkin ada yang di kalian kan, ada ibu-ibu yang juga mengajar tu kan. So kita cuba praktikkan. Benda ni nampak remeh, tapi benda tu lah nak kata sebenarnya satu kebaikan, insya-Allah. Okey, jadi ibu-ibu sekalian, saya kira itulah sekadar saya mukadimah dulu. So kita lihat terus kepada soalan uji minda sebelum kita bincangkan sunnah. Okey, so pilih susunan zikir Fatimah ketika penat. Ini zikir Fatimah ni kita tahu dia adalah kita amalkan ketika penat. Saya yakin dan percayalah ibu-ibu biasa dengar ni. Kan biasa ada ustazah idola kita kan. Ustazah idola kita selalu akan sampaikan benda ni kan. Ustazah Asma' lah. Biasa yang menekankan zikir Fatimah ni. So apakah susunan zikir Fatimah yang betul, yang ada pada pilihan jawapan? So ibu-ibu boleh lihat, boleh gunakan ruangan chat untuk menjawab supaya permudahkan, tidaklah menyebabkan apa kata macam gangguan lah kan. Okay, so your time starts now. Okay, masa bermula sekarang, boleh menjawab dalam seminit, insya-Allah kita bincangkan. Sambil tu kalau ada yang nak share dalam ruangan chat pun kita akan tengok-tengok kan. Okey, Bonda Jamalia, saya nak tanya Ustaz, kalau kita mula puasa pada 15 Rejab, 16, 17, adakah 3 hari itu juga dinamakan hari putih? Sebab 4 hari bulan 2, 4 hari bulan 2 ni bila ni? Hari Sabtu 2, 3, 4, ialah Sabtu, ada kenduri. Okey. Baik, berkenaan hari putih, sampai tu saya bagi tahulah, bagi ibu boleh jawab dulu. Okey, apa ni? Hari putih ni dia khusus 13, 14, 15 sahaja. Maknanya kalau bulan Rejab ni, Sabtu, Ahad, Isnin. Okey. Macam situasi Bonda Jamalia, beliau mengatakan hari Sabtu ni, di bulan 2 ada kenduri. Okey. So, Sabtu ni tak perlu puasa. Okey. Ahad, kalau ada kesempatan, puasalah. Isnin kalau ada kesempatan, puasa. Dia tak semestinya 3 hari berturut. Tak semestinya juga 2 hari. Dan tak semestinya sehari. Maknanya benda ni sunat. So, terpulang. Sehari pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Tidak ada masalah. Tapi dia hanya khusus 13, 14, 15 sahaja. Dia tak digantikan dengan hari lain, sebab itu yang dinamakan hari putih bertepatan dengan bulan tu lah kan. Maknanya kepada bulan mengambang tu kan, maknanya bulan penuh, full moon tu. So dia berlaku pada 13, 14, 15 sahaja. So itulah yang telah dimuktamadkan. So maknanya dia benda ni sunat. So kalau ada jemputan, lebih utama, lebih baik kita utamakan jemputan tu sebenarnya. Sebenarnya lah, tapi ikut situasi kalau katalah jemputan tu katalah setakat majlis, contohlah tahlil pagi. So kita rasa kalau tak puasa dosa rugi.
Sebab dia sekadar tahlil. So tahlil ni lebih kepada bacaan. Dan bacaan pun dah cukup. Dan boleh kita kata saya puasa hari putih, tak nak lepaskan fadilat. Itu tak apa, kita ikut pada situasi. Tapi kalau macam kata Bonda Jamalia kata ada kenduri, mungkin kenduri kahwin ikut kan. Kait Sabtu kan. So kalau kata kenduri itu saudara kita kan, maknanya rapat, ada hubungan darah, tu lagilah kita nak raikan. So lebih baik kita meraikan sesama kita sebagai saudara se-Islam ataupun saudara yang ada hubungan darah ni, maka tak puasa pun tak apa sebab ni benda sunat. Lebih utama kita raikan kenduri tu. Sebab kenduri kahwin. Kalau setakat tahlil, setakat majlis ringkas tu boleh diteruskan puasa. Kita bagi tahu kita puasa lah. Tapi kalau kenduri dan lebih baik, lebih molek lah orang kata kan, kita tak puasa, tak perlu puasa. Cuma kita ajaklah orang berpuasa siapa yang ada kesempatan ke apa kan. Atau beri makan kepada yang berpuasa ke. So kita lebih baik kita utamakan jemputan tu lah. Cuma nak kata 13, 14, 15 tu dah tetap, dia tak ada perubahan. Okay, boleh insyaAllah. Okay, saya lihat kebanyakan jawab A. Okay, ada yang jawab B. Okay, ada yang jawab C. Okay, ramai yang merespon. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang istiqamah memberikan respon. Saya melihat nama pun saya dah boleh ingat dah nama-nama ni. Kebanyakan yang memang sama je. Alhamdulillah. Semoga istiqamah, semoga diberikan kefahaman insyaAllah. Okey, kita melihat apakah jawapan yang tepat yang boleh diamalkan berkenaan zikir Fatimah. Okey, saya buka dulu hadis. Okey, ada yang jawab A, B dan C pun ada. D tak adalah. Okey, tak apa. Kita lihat dulu apa jawapan dia. Okey, hadis ni agak panjang. Saya terus fokus pada point saja. Oh, ada yang jawab ABC . Wow. Ini lagi menarik ni . Jawapan ni paling selamat ni ABC. Tapi kalau dalam peperiksaan memang kira salah lah. Okey. Kita lihat kepada hadis . Okey. Ini hadis ni agak panjang. Saya terus ringkas. Okey, yang disebutkan adalah pada baris yang daripada bawah, baris keempat. Okey, yang ada tulis pembantu. Jika kamu berdua hendak tidur. Okey. Ucapkanlah takbir 34 kali. Tasbih 33, tahmid 33. So, Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Ini yang disebut dalam riwayat Al-Bukhari 3705. Ini yang disebutkan sebagai zikir Fatimah. Kisah dia kan yang kisah Fatimah radhiyallahu anha yang minta kepada Nabi SAW memerlukan pembantu rumah. Diberikan satu kiasan ataupun keadaan beliau dalam keadaan letih, penat nak uruskan rumah. So, inilah yang Nabi ajarkan. Zikir yang sangat-sangat baik untuk kita amal sebab dia daripada hadis yang sahih dan juga sunnah Nabi SAW. So, apakah jawapan dia? Kita buka balik objektif. Kita lihat balik apa jawapan dia. Okay, ada yang baru respon. Okay, saya kira boleh kot kita ambil itu sebagai responnya. So, jawapan yang tepat adalah B. Kerana A dengan B itu sama. Cuma susunan tu berbeza. Kalau A, dia lebih khusus sebelum tidur. Kalau B, dia khusus zikir Fatimah. Dia susunan je berbeza. Kan kalau kita lihat tadi dalam hadis tadi disebutkan takbir dulu. Allahu Akbar 34. Barulah Subhanallah 33, barulah Alhamdulillah 33. Dia berbeza dengan zikir sebelum tidur yang khusus sebelum tidur. Kita dah bincang dalam kuliah yang lepas dalam riwayat Abu Daud 5065 disebutkan sebelum tidur tu adalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. So A tu adalah sebelum tidur, B adalah zikir Fatimah. So jawapannya adalah B dan tahniah dan Alhamdulillah kepada yang betul. Okay, mudah-mudahan kita istiqamah dalam beramal. Bagi yang salah, tidak mengapa, ada masa lagi untuk kita cuba lagi . Yang sik pula adalah zikir selepas solat. Lagi satu cara selain daripada kita biasa amal. Kita biasa amal 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, tutup dengan la ilaha illallah kan, wahdahu la syarikalah. So itu yang biasa sangat diamalkan. Satu lagi kaedah bagi kita yang nak ringkaskan wirid, so amalkanlah yang C. C itu lepas solat. So sebenarnya ibu sekalian, saya kena bagi tahu juga. Benda ni bukan kata nak menyusahkan. Ni semuanya ada sebab. Dia Nabi dah khususkan sebelum tidur, zikir Fatimah, selepas solat, bahkan apa lagi? Bangkit daripada tidur, kan? Ada dia punya sunnah-sunnah dia, zikir-zikirnya. So ini semua Nabi dah khusus kerana di situ setiap perbuatan tu ada hikmah. Kenapa Nabi amal zikir ataupun doa? Ataupun kedua-duanya sekali.
So bila kita amal, insya-Allah di situ kita mendapat pahala sunnah, pahala amalan soleh dan kita dapat keberkatan. Sebab kita tahu dah jawapan yang paling mudah, sebaik-baik ikutan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita boleh ikut idola kita yang lain kan, kita boleh follow apa yang dia buat walaupun dia bukanlah maksum pun kan. Kita boleh ikut kita admire dia, kita follow dia seseorang idola, apatah lagi kalau nabi kita. Lagilah kita kena ikut. Kita nak kena amalkan. So pusing-pusing maknanya benda ni bebas, terpulang pada masing-masing, tapi kalau kita yakin dan percaya inilah yang terbaik, maka amalkanlah. Kalau rasa macam agak susah, agak sukar, terpulang. Tidak ada masalah, tak ada paksaan dalam beramal. Sebab ni benda sunat. Tapi yang pasti, orang yang beramal pasti ada kelebihan. Okey. Okay, ada yang respon. Bonda Norizan, zikir Fatimah bila perlu baca Ustaz, dia secara khusus ketika penat. Sebab tu saya buat dalam kurungan, ketika kepenatan. Maknanya nak meminta kepada Allah supaya Allah beri kekuatan untuk kita teruskan apa yang kita buat. Boleh setiap masa, maknanya ketika penat je. Penat dalam uruskan rumah lah khususnya. Penat dalam belajar contoh. Kan? Penat dalam apa lagi, kita nak berdakwah contoh, masing-masing lah kan. Apa-apalah yang kita hadapi kepenatan, so kita amalkan zikir ni. Sebab ini zikir yang sunnah yang memang Nabi SAW amalkan. Dia khusus ketika penat. Okay, ada yang minta ulang sekali lagi, sikit saya ulang balik. Ketika penat, kita amalkan zikir yang B tu. Allahu Akbar dulu 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. So kita minta, maknanya kita tawassul lah dengan amalan ni secara tak langsung. Yang ni kita berzikir dengan kiraan macam ni, dengan cara macam ni, kita mengharapkan Allah memberikan kita kekuatan supaya hilanglah penat. Sebab itu yang berlaku dalam kisah tadi, saya buka pada dalam hadis tadi. Kalau ibu-ibu, alamak, sekejap. Betul lah. Bukan soalan ni, jawapannya. Okay, kisah ni bila diamalkan, yang mana yang diamalkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahawa dia dah hilang penat. Dia dah hilang penat dan dia terus amalkan. Dia tidak tinggalkan amalan tu. So saya kira sangat baiklah untuk kita amalkan sebab memang ini bacaan yang sunnah. Bukan sekadar bacaan orang-orang biasa kan kita dengar daripada mana-mana orang sebut ke tak. Bukan sekadar amalan tok nenek ke tak. Amalan Nabi. Maknanya Nabi suruh pada kita untuk kita amal. So sangat baik untuk kita amalkan. Okay, Bunda Razani, dia sebenarnya beza antara sebelum tidur dan Fatimah ni, dia beza pada susunan. Kiraan tu sama. Saya buka balik dalam slide tadi. Dia sebenarnya beza pada susunan dan kiraan tu sama. Sebenarnya juga lagi satu hadis sebelum tidur tu zikir ada dua. Satu yang tadi tu yang disebutkan kita amalkan zikir Fatimah sebelum tidur. Lagi satu adalah zikir khusus sebelum tidur. Yang mana disebut dalam riwayat Abu Daud 5065. Sekejap, saya buka slide dia. Dia beza pada susunan je. Okey. Sekejap. Okey, ni yang lepas solat. Sekejap ada dia. Okey, yang ni saya. Okey, yang ni adalah sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. So, kita boleh simpulkan ni khusus sebelum tidur. Dan yang tadi adalah khusus ketika penat. Dia beza susunan je. Maknanya kalau boleh amalkan secara khusus, susunan yang sama, itu lebih baiklah. Tapi kalau nak senang cerita, nak kata susah sangat nak amal, baca je lah zikir Fatimah tadi sebelum tidur pun boleh. Dan ketika penat. Dia beza pada susunan je, tak ada masalah. Maknanya zikirnya sama, cuma susunan yang berbeza. Jadi ikutlah kepada masing-masing macam mana nak beramal. Yang penting kita cuba amalkan. Yang penting sebelum tidur tu kita amalkan. Terpulang kalau Bunda Razani nak amalkan secara gabung pun tak apa. Maknanya nak amalkan zikir Fatimah saja pun boleh. Dalil zikir Fatimah yang ni saya bukakan. Dia boleh gabungkan sebab dia berlaku pada dua-dua masa yang sama sebelum tidur. Ni riwayat Al-Bukhari 3705. Ini kisah dia. Ni biasa kita dengar ni kisah ni. Yang mana ketika penat dia amalkan. Okey, so itulah sekadar uji minda dulu ataupun kita kata panaskan enjin. So saya buka slide yang kita nak bincang pada pagi ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada manfaatlah pertemuan kita ni. Seperti biasalah bab pertemuan kita ni maknanya kalau kita dapat sesuatu ilmu
bukan saya je, maknanya siapa-siapa lah kita dengar ilmu daripada seseorang asatiza ustaz, kita kena ingat kalau tak mampu buat semua, jangan tinggalkan semua. Kan? So maknanya ambillah sesuatu, amalkanlah. Biarlah benda tu jadi satu peningkatan dalam beramal. Jangan sampai kita dengar tapi tak ada manfaat, tak ada amal pun. Kan? Jadi sebenarnya tak ada manfaat. Dia sekadar kita tahu je lah tapi tak amal. So tak adalah di situ ditulis daripada sudut amalan. Kan? So biarlah kita amal walaupun benda tu sikit yang kita mampu. Yang penting kita cuba buat. InsyaAllah. Okey, so saya buka slide yang seterusnya berkenaan perbincangan. Kita bincang yang terakhir pada sunnah yang ke-25. Okey, sunnah last yang terakhir 24. Kita sambung pada sunnah yang ke-25. Saya buka hadis dan nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Ibu-ibu yang mana yang berhajat nak ambil gambar gambar slide ni, silakanlah. Jangan ambil gambar saya pula, nanti bagi dulu. Okey. Kita lihat kepada perbincangan. Saya dah share slide, nanti dia keluar. Sunnah ke-25 iaitu qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah. Amin. Membaca surah setelah al-Fatihah. Surah lazim ataupun surah iringan pada 2 rakaat terakhir. Membaca surah iringan selepas al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir, yakni rakaat 3 dan keempat. Okay. Dalam hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada 2 rakaat awal solat zuhur dengan kadar bacaan 30 ayat, dan 2 rakaat yang terakhir baginda membaca sekadar 15 ayat. Manakala dalam solat asar baginda membaca pada 2 rakaat awal dengan kadar 15 ayat dan pada 2 rakaat terakhir dengan sekadar separuh dari yang pertama. Hadis riwayat Imam Ahmad nombor 11802. Okey. Hadis ni nak menekankan kepada kita bahawa ada keadaan yang mana Nabi SAW amalkan surah iringan pada rakaat 3 dan keempat. Okay. Sunnah yang asal adalah kita tak baca surah lazim rakaat 3 dan keempat. Maknanya itulah yang telah dimuktamadkan daripada sudut amalan kita sampai ke hari ini. So boleh, memang itulah kita teruskan. Tapi kalau kita pernah terfikir, boleh ke kita nak baca surah rakaat 3 dan keempat? Secara logik akal kita rasa tak salah. Kan? Logik akal lah kita rasa apa salah ustaz kan baca surah. Tapi kita kena ingat di situ kalau katalah surah itu dianggap rukun. So menambahkan rukun dengan sengaja dalam solat adalah membatalkan solat. Kan? Boleh tak kita nak buat 4 rakaat zuhur, kita kata tak apalah ustaz, saya hari ni terlebih rajin, terlebih baik, saya buat 5 rakaat. Okeylah ustaz kan lebihkan daripada orang lain. Orang lain semua buat 4 rakaat, saya buat 5 rakaat. So yang pasti solat tu tak sah dah. Sebab kita dah menambahkan rukun dengan sengaja. Bukan dia menambahkan ataupun buat amalan sunat. Kalau sunat tak ada masalah, dia pilihan. Kita buat pun dia tak dikira rukun, dia benda sunat. Kan? So ikhtiar, kita boleh pilih. Maknanya nak buat ke tak buat ke is okey, tak ada masalah. Tapi beza pada kesempurnaan. Tapi bab rukun kita kena jaga. Tak boleh tambah sesuka hati. Kan? So sebab tu tambahkan rakaat, walaupun logik akal kata tak salah, macam lagi baik, bagus daripada orang lain, tapi hukum kata haram. Kalau buat sengaja berdosa dan tak sah lagi solat tu. Kan? So kita mungkin terfikir rakaat 3 dan keempat ni boleh tak baca surah lazim selepas al-Fatihah? So jawapannya adalah harus. Ini saya bagi dalam kurungan harus. Maknanya Nabi SAW sendiri pernah amalkan surah rakaat 3 dan keempat. Tadi hadis itulah yang menjadi dalil. Okey, kita lihat apa yang ulama bincang daripada kisah ataupun hadis ni. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di situ ada 2 pandangan yang masyhur. Qaul yang lama, qaul qadim kita panggil, dan juga pendapat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala disebutkan adalah tak sunat. Qaul yang baharu sebut sunat. Qaul yang lama ni oleh Imam Asy-Syafi'i ketika mana beliau tak sampai ke Mesir lagi lah, ketika di Yaman, di Mekah, di Madinah. Qaul yang lama, qaul yang lama. Qaul yang baru ketika mana beliau dah sampai ke Mesir dan ada beberapa masalah fiqh yang diubah hukum, yang diperbaharui hukum. Yang diubah hukum, perbaharui hukum setelah diteliti dengan dalil yang baru. Okey. Dalam isu ni pun 2 pandangan. Sebut pertama tak sunat, yang lama, yang baru sebut sunat. Tapi tak sunat tu maknanya bukan tak boleh buat. Dia dikirakan sebagai tak dapat pahala sunat. Okey. Yang baru ni kata sunat.
Yang kita amalkan sampai hari ni, yang dimuktamadkan adalah tak sunat. Sebab tu kita amalkan tak baca surah lazim rakaat 3 dan keempat. Sebab apa kita ambil qaul yang qadim? Sebab itu qaul itulah yang lebih kuat ataupun yang lebih persetujui oleh jumhur ulama. Sebab itu kita amalkan begitu sampai ke hari ini. Maknanya kalau tak sunat ni, apa hujah tak sunat? Disebutkan dalam hadis tadi tu, disebutkan yang Nabi amal bukan selalu, Nabi amalkan sekali-sekala. Dan hadis yang menyebutkan Nabi amal dengan cara tak baca surah rakaat 3 dan keempat, itu lebih kuat. Itu lebih biasa Nabi amal. So disebut tak sunat. Maknanya orang yang amalkan tak dapatlah pahala sunat untuk perbuatan tu. Maknanya tak kira sunnah Nabi. Tapi dapat untuk pahala bacaan. Solat pun sah, tak ada masalah. Yang kedua, qaul yang baru disebut sunat. Sunat maknanya dapat dua pahala. Satu pahala untuk sunnah Nabi, satu lagi pahala untuk bacaan. Kenapa sebut sunat? Sebab dikatakan bahawa perbuatan ini Nabi amal. So, walaupun Nabi tak amalkan selalu, tapi sebab Nabi dah amal, so dapatlah pahala. Dikiralah sunnah Nabi. So dua-dua ni pandangan, qaul yang dua, lama dan baru, masing-masing ada hujah. So kita amal macam mana? Okay. Kita nak amalkan ketika mana solat berjemaah. Okay. Rakaat 3 dan keempat. Solat berjemaah, imam katalah, imam lambat sikit. Waktu itulah dia nak bersendawa lah, dia nak batuk contohlah, nak berlaku kan, bukan dia minta. Nak berlaku. So dia lambatkan sedikit berdiri. Kita ni dah belakang, dah habis baca Al-Fatihah, duk tunggu imam tu rukuk. Ni dekat 3 dan keempat. Kalau yang pertama dua, kita dengar imam tu baca. Kalau suara kuat. Kan, kalau suara perlahan, solat yang zuhur dengan asar, kita boleh baca surah lazim. Kan, kalau solat yang biasa, yang kuat, kita dengar imam tu baca. Itu yang lebih afdal. Kan, tidaklah kita menandingi ataupun kita menyamai bacaan dengan imam. Sunnah kita dengar, berikan perhatian. Kan, apa fastami'u lahu wa ansitu kan, sebut dalam ayat Quran. Kita dengar dan kita ambil pengajaran. So itu lebih afdal, itulah sunnah. Solat yang perlahan, zuhur dengan asar, kita boleh baca surah lazim rakaat pertama dan kedua. Tapi persoalan timbul ketiga dan keempat, maghrib, isyak dan juga subuh ada apa? Maghrib dengan isyak lah kita baca, maknanya perlahan, maknanya baca kuat. Okay, dan zuhur dengan asar rakaat 3 dan keempat, kita baca perlahan. Yakni adakah kita boleh baca rakaat 3 dan keempat? So katalah imam tu lambat, imam tu dia lambatkan berdiri atas faktor tertentu, kita ni makmum, kita boleh baca surah setakat imam tu rukuk. Jangan pergi baca, pilih pula ayat Al-Baqarah, ayat 282. Kalau ibu-ibu buka dalam Quran, satu muka surat, satu ayat tu. Ayat paling terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 282. Tak silap, muka surat berapa? 40 something, 48 ke 46? 48 kot. Kan? Jadi cukup panjang sebenarnya ayat tu. So jangan pilih ayat tu, ambillah ayat yang lain. Biasanya surah lazim lah, Al-Ikhlas tu kan. So bacalah surah setakat imam tu rukuk. Bila imam tu rukuk, kita pun rukuk dengan imam. Maknanya berhenti bacaan setakat yang sempat, rukuk dengan imam. So, itu kaedah dia. Kita boleh amal ketika mana solat berjemaah, sementara imam tu tak rukuk lagi. Kita bacalah surah. Ni ketiga dan keempat sahaja. Imam tu rukuk, berhentilah ayat tu setakat mana yang sempat dan rukuk dengan imam. Sebab itu lebih utama berbanding kita tak baca apa-apa dan tiba-tiba kita rasa terganggu khusyuk. Biasa kita kan duduk diam, kita akan fikir yang buka-buka, mana yang terlintas sesuatu kan. Fikir sesuatu kan, so benda tu tak nak bagi peluang. Kalau imam baca kuat, kita dengar imam tu baca. So kita boleh hayati maksud, kita boleh dengar dia punya suara, kita boleh hayati taranum dia contoh kan. So kita rasalah khusyuk kat situ. Tapi kalau diam, imam tu pula lambat, kita pula tak baca apa-apa, so di situ kita khawatir, risau akan mengganggu khusyuk dalam solat. Sebab itu utama, bacalah surah setakat yang sempat. Dan Imam Ibn Hajar tambah, dia tak perlu sujud sahwi. Sebab ini tak dikira pun sebagai menambahkan rukun. So maknanya kita buat, baca surah ni, tak ada masalah. Dapat pahala untuk bacaan. Cuma adakah ia sunnah ataupun tidak, itu yang menjadi khilaf. So pandangan yang paling tepat ataupun kita panggil pandangan yang sederhana, pertengahan, kita ambil pandangan yang haruslah. Maknanya kita boleh buat dan tak perlu sujud sahwi, dan kita amalkan apa
kita amalkan ketika mana yang sesuai. So imam tu baca lambat, imam tu ada masalah, maknanya dia sendawa ke batuk, kan? Kita bacalah surah setakat imam tu belum rukuk. So itu kita amalkan. So inilah sunnah yang ke-25. Okay, ada yang komen tadi kan, okay, ada yang tanya kitab apa kitab ni namanya 100 sunnah. Okay, kalau ada sesiapa yang berhajat nak beli boleh, tak ada masalah. Cuma saya kena bagi tahu siap-siap lah. Slide yang saya sediakan ni saya ada tambah sikit. Ada yang saya tambah sikit info dia, ada yang saya susun lain sikit. Sebab nak memberikan kemudahan ikut kepada kita yang senang sikit keselesaan kita. So bagi yang beli kitab, boleh teruskan. Nama kitab dia 100 Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilupakan. So versi baru ni dia warna turquoise, warna hijau-hijau sikit tu. Jadi kalau ada yang nak beli silakan. Penulis dia Ustazah Haifa Abdullah Ar-Rashid. Boleh lihat dalam Shopee, insya-Allah ada. Okey, kalau kata nak senang ambil slide ni. Itu lebih mudah lah, maknanya nota untuk rujukan masing-masing. Okey. Okey, ada yang bertanya, Salam Ustaz, boleh tak kita baca 2-3 surah dalam solat fardu? Berkenaan dengan bacaan surah, dia dikira juga dengan isu ni, persoalan ni. So benda tu boleh kita amal. Surah yang sama pun boleh, bahkan surah yang lebih 2-3 pun boleh. Seperti dalam witir kita amalkan kan, kita baca 3 surah. Sebab ada riwayat sebut kita baca 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. So boleh, tak ada masalah. Benda tu boleh amal, sebab tu witir pun kita amalkan macam tu. Kak Ninsum ada yang ada respon. Okey, muka surat 48. Okay, itulah ayat terpanjang surah Al-Baqarah ayat 282. Muka surat 48. Dia dah nak dekat-dekat habis kan, sebab Al-Baqarah kan sampai 286. So itulah maknanya ni sekadar info sama-sama lah. Okey, boleh tak share PDF? Boleh, tak masalah. Nanti saya akan sediakan PDF, saya akan share. Tapi biasanya jemaah kita ni dia akan ambil snap. Sebab itu biasa, sebab lebih mudah kan kita simpan, maknanya untuk rujukan masing-masing. Tapi kalau kata nak PDF boleh juga, saya sediakan PDF, saya akan tukar dalam PDF lah. Saya akan share insya-Allah. Saya beri kepada Opah nanti insya-Allah. Okey, teruskan kepada sunnah yang berikut, yang ke-26. Saya kira mungkin ini terakhir lah sebelum kita bagi buka untuk sesi soal jawab. Kalau siapa yang nak soal jawab pun boleh untuk ajukan di ruangan chat. Kita akan jawab nanti. Okey, sunnah ke-26. Print screen pun boleh. Sebab tu saya lebih senang. Maknanya saya pun senang, dan ibu-ibu pun senang. Kan, maknanya dia lebih kepada gambar. Kalau PDF ni ada orang tak boleh buka, penuh galeri kan. Okey, tak apa. Nanti saya share slide insya-Allah. Okey, membaca surah lazim yang sama berulang pada setiap rakaat. So ini satu kisah yang menarik. Kita lihat dulu apa hadis. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang untuk memimpin ataupun mengetuai sebuah ekspedisi latihan ketenteraan. Dalam solat mereka, dia selalu membaca Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, mereka melaporkan amalan ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, tanyalah kepada dia, kenapa dia suka membaca surah itu berulang. Mereka pun tanya dan lelaki itu menjawab, kerana itu adalah sifat Ar-Rahman, sifat Allah yang pemurah, dan aku suka nak membacanya. Maka mereka pun bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi maklumkan, Nabi bagi tahu, fa'akhbiru annallaha yuhibbu. Bagi tahulah dekat lelaki tu, Allah cintakan dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 7375. Okey, so daripada kisah ni saya huraikan balik, nak bagi kita sama-sama kita imagine lah apa yang berlaku. Nak diringkaskan lah. Nabi SAW ada hantar seorang lelaki sebagai ketua. Jadi dalam latihan ketenteraan. So bila Nabi lantik ketua untuk ketenteraan, dia secara automatik dia jadi imam lah, ketua juga untuk mengimamkan solat. So lelaki yang telah dilantik, dia pergi untuk latihan ketenteraan, dan dalam solat dia membaca surah Al-Ikhlas berulang. Kita boleh faham maknanya solat tu adalah solat yang baca kuat, dan dibaca surah Al-Ikhlas berulang, rakaat pertama dan rakaat kedua, surah yang sama. So sahabat yang lain yang turut serta dalam aktiviti tersebut, latihan tersebut, mereka rasa hairan sebab benda ni Nabi SAW tak pernah buat. Pertama. Kedua, Nabi tak suruh buat. So benda ni jadi satu persoalan. Maknanya bolehkah kita buat? Sebab Nabi tak pernah buat, Nabi tak suruh buat. Dia tak ada tanda-tanda. Boleh tak kita buat? Dia tak jelas.
Dan mereka nak tanya kepada Nabi, nak tanya kepada lelaki pun, mereka tak berani. Sebab Nabi yang lantik ketua. So kalau mereka bertanya, hanya mereka berkata apa, lebih kepada uh, condemn lah amalan tersebut, maka dia seolah-olah mengkritik keputusan Nabi SAW. So sebab itu mereka tak berani tanya, tapi mereka pun rasa tak tenang. Okay, apa yang mereka buat, dah sampai ke tempat asal, jumpa dengan Nabi, mereka bagi tahu. Melaporkanlah benda ni. Yang berlaku tak pernah Nabi buat, tak pernah Nabi suruh. So boleh tak kita buat? Okay. Bila mana mereka bertanya, apa yang Nabi buat? Nabi SAW dengar berita ni, Nabi tak terus hukum. Nabi tak terus kata, okey, ni aku tak pernah buat, so ni haram. Ni aku tak pernah buat, denda dia, hukum dia. Bukan macam tu. Nabi tanya dulu. Nabi tanya. Maknanya kita ambil pengajaran kat sini, bila kita pun pada hari ni, lihat ataupun dengar seseorang buat sesuatu yang pelik, yang rasa tak betul, kita rasa tak betul lah, kita tak pasti, kita perlu bertanya. Kita perlu memastikan dulu. Okay? Katalah terbukti dia buat benda salah pun, tugas kita bukan untuk menghukum ataupun melabelkan dia. Tugas kita adalah berdakwah, sampaikan kebaikan. Sampaikanlah, kita tegur dengan cara baik, hikmah kan. Bukan kita labelkan dia, maki hamun ke, kita pandang dengan pandangan sini. So, ini bukan adab, ini bukan sunnah. Tegur biarlah berhikmah dengan mau'izatil hasanah, dengan apa pengajaran yang baik, maknanya dengan cara yang baiklah. So, ini sunnahnya. Sebab tu kita kata bila kita dengar ataupun lihat seseorang buat sesuatu yang pelik, tanya dulu. Entah-entah dia lebih berilmu daripada kita. Dia yang buat itulah yang betul, kita yang salah. Kan? Contoh dalam bab solat, kita nampak orang ni buat macam pelik. Rupanya dia yang betul. Dia lebih berilmu. Dia amalkan apa yang sepatutnya. Kita yang tak perasan, kita yang tak tahu. Contohnya kita nampak orang solat selepas, katalah lepas Isyak, dia gabungkan 4 rakaat satu salam. Contohlah, kita tak tahu benda ni boleh tak, kita biasa buat asing. So, kita rasa macam pelik, oh ni sesat ni, oh tak betul. Padahal boleh je kita gabung. Ini contohlah situasi kan. So, kalau tak tahu, kita bertanya. Kalau kata dia salah pun, dia salah buat pun, tegur dengan baik. Kan kita hukum, kita membawang ke orang. So, apa fungsi kan? Apa tujuan kita nak menegur dia? Kalau kita tak tegur dia, bagi tahu orang lain, itu bukan menegur. Itu mengaibkan. Bagi istilah sekarang ni, membawang lah. Membawang menyerai tu. So, elakkan benda tu. So apa yang Nabi buat, Nabi suruh mereka tanya dulu. Nabi pun pastikan dulu. Sebab apa dia buat? Dan mereka bertanya, dan lelaki tu kata apa? Dia suka nak baca sebab itu tentang Allah. Allah, sifat Allah. Kita baca pun tahu kan, itu tentang akidah, tentang tauhid kan. Tentang Allah yang Esa, Allah tempat bergantung, tidak ada, Allah tidak diperanakkan, tidak beranak. Dan Allah, tak ada siapa yang sama dengan Allah. So dia lebih tentang Allah. So dia suka baca surah Al-Ikhlas. So dia baca surah ni berulang, dan apa Nabi kata? Nabi dengar alasan ni, Nabi kata bagi tahu dekat dia, Allah sukakan dia. So ini bermaksud Nabi iktiraf. Perbuatan ni adalah dibenarkan. Boleh kita baca surah yang sama berulang setiap rakaat. Tak jadi isu. Ini contoh, ini dalil lah yang memang kuat yang kita boleh amalkan. Cuma adakah ia sunat ataupun tak sunat? So daripada tak sunat. Sebab yang Nabi biasa amal adalah membezakan surah ataupun membezakan ayat. Dan afdal kita lebihkan rakaat pertama berbanding kedua. Kita panjangkan sikit. Sebab tu imam kita biasa amal macam tu lah. Dia amalkan juga lagi satu. Ikut surah dalam Al-Quran. Ikut turutan. Kalau surah sama, maknanya ikut ayat yang ada sequence lah. Dia berturutan. Dia bersambungan. Itu lebih baik. Sebab dia menyambung cerita yang dibaca pada rakaat pertama. So itu antara sunnah dia. So kalau kata nak baca surah sama, tak ada masalah. Tak timbul isu. Boleh je kita amal. Yang penting kita baca. Bahkan tak baca surah pun tak apa kan, surah lazim. Yang penting baca Al-Fatihah. Bukanlah baca Al-Fatihah. Bacalah penuh kan. Maknanya boleh amalkan. Okay. So hukum jadi harus, so kita boleh amal. Ya, sebab ada orang dia suka baca surah yang bersama. Bahkan ada orang yang mungkin dia baca ayat kursi. Maknanya surah-surah lain pun boleh sebenarnya. Kita baca surah yang sama. Berulang. Ayat kursi contoh lah. Rakaat pertama baca ayat kursi, kedua pun sama juga ayat kursi. So boleh, tak ada masalah. Inilah dalil yang menunjukkan benda tu boleh, maknanya tak makruh, jadi harus. Sebab Nabi iktiraf. Kalau Nabi kata tak boleh, Nabi kata Allah benci, contohlah Allah benci, tak suka kan. So jadilah makruh. Dia tak sampai haram sebab benda ni bukan canggah dengan syarak. Dia kalau bercanggah baru jadi haram. Kan? So dia bukan bercanggah, dia sama ada makruh ataupun harus. Kan? So dia jadi harus sebab Nabi dah iktiraf, boleh diamalkan.
So kita pun nak amalkan boleh, tak ada masalah. Cuma ikutlah pada situasi. Jangan jadi imam dekat contohlah dekat RNR, solat subuh, kita baca rakaat pertama Al-Ikhlas, kedua pun Al-Ikhlas. Takutlah jemaah belakang ni lah macam-macam latar belakang. Takut dalam hati dia terlintas pula, apalah imam ni baca Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Ikhlas, kedua pun Al-Ikhlas. Tahulah ikhlas tak dapat apa-apa duit untuk jadi imam. Contoh kan. Tak dapat sanggup hati jadi imam. Nak baca Al-Ikhlas sama kan. So benda ni tak, kita ikut situasi lah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi imam kat masjid contoh, baca surah yang sama. Bila orang tanya kita kenapa baca surah yang sama, Al-Ikhlas pertama, kedua Al-Ikhlas ni, ikhlas sungguh mu ni kan. Kita pun kata ada ustaz ajar dalam sahabat pencipta Al-Quran, katanya boleh baca. Nanti habislah ibu-ibu sekalian, saya kena ban nanti lah. Maknanya bukanlah kata tak boleh amal, boleh je amal, cuma ikutlah situasi. Kalau kata nak baca surah ni ketika imam, kan benda ni akan timbul fitnah, orang akan rasa macam hairan, pelik. Lebih risau kalau orang fitnah kita lah, kan, orang mengata kita kan. So jangan buka apa ruang ataupun peluang kepada orang untuk fitnah kita. Okay, so itu pada sunnah ke-26. Okay, tadi ada soalan. Bonda Nur Hasimah, Ustaz minta terangkan cara sunat sahwi, sujud sahwi kot kan. Okey, sujud sahwi ni kita amalkan ketika mana terlepas ataupun tertinggal sunat arba'at dan juga kita tak pasti dengan rakaat dalam solat. Okey, so bila timbul dia rasa was-was ataupun tertinggal sunat arba'at tersebut, kita buat sujud 2 kali sebelum berikan salam. Maknanya dah habis tayat akhir, dia dah habis dia fil alamin innaka hamidum majid. Okay, sebelum nak bagi salam tu, sujud dulu sekali. Baca bacaan dia, duduk antara 2 sujud, kita berdiam, setakat tamakninah. Sujud balik, baca bacaan dia, duduk tahiyat akhir, bagi salam. Bacaan ni tu apa? Kalau ikutkan bacaan dia agak panjang lah. Sajadah wajhiyya lillah, sajadah wajhiyya lillah. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Okay, bagi ibu-ibu yang rasa susah, boleh je baca setakat subhanallah ataupun baca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la pun boleh, tak ada masalah. Bahkan diam pun tak apa. Yang penting sujud tu pada perbuatan. Ni maknanya bergantung pada individu masing-masing lah. Kalau katalah Bonda Hasimah susah nak amalkan tadi, Subhana man la yanamu wa la yasfu. So baca je lah bacaan dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la boleh, subhanallah pun boleh. Okay, bacalah sebanyak 3 kali. Duduk antara 2 sujud dulu. Ni setakat dia kita tamakninah, kita berdiam saja. Sujud balik, baca bacaan yang sama tadi. Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir je, kita duduk dengan tamakninah dulu. Kita bagi salam. Ni adalah cara sujud sahwi ya. Dan benda ni sunat. Kalau terlepas juga, tak ada masalah. Boleh je teruskan. Maknanya solat tu dah sah, tak perlu ulang. Cuma kita kena ambil pengajaran supaya akan datang tak terlupa lah. Akan datang kita lebih berhati-hati. Okey. Boleh soalan ini? Ya, siapa tu? Saya lah nak bertanya sikit. Boleh ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Ustaz katalah kita baca rakaat pertama, kita kadang-kadang kita baca terlupa pula baca Fatihah. Kita baca surah Iftitah. Kita baca selepas surah Iftitah, kita terlupa baca Al-Fatihah. Kita baca, kemudian kita buat rakaat bila dah masuk rakaat kedua, tadi aku terlupa lah baca surah Iftitah. Kemudian kita tinggalkan rakaat yang pertama tu, masuk balik rakaat, buat balik rakaat pertama. Yang kedua tu kita tinggalkan, buat rakaat kedua. Kemudian lepas tu kita buat sujud sahwi. Boleh ke Ustaz? Okey, baik. Nasihat atas soalan tu. Dia berkenaan dengan kalau terlupa yang rukun, memang dia tak lengkap pada rukun. So kita perlu untuk maknanya menyempurnakan lah. So bila dah terlepas rakaat pertama yang tak sempurna rukun tu, kita akan buat macam yang kata Bonda tadi lah. Maknanya rakaat 2 yang kita dah bangkit tu, kita anggap itu sebagai rakaat pertama. So bila kita dah ingat, terus kita nak kena buat. Katalah dah rakaat yang terakhir baru teringat. So nanti pastikan tambah lagi 1 rakaat. Kita sempurnakan balik rakaat yang tak lengkap rukun tu. Dia begitu. Bila dah teringat, terus kita nak kena buat. Tapi kena buat sujud sahwi Ustaz Tapi kena buat sebab benda tu dah melibatkan lupa. Terlupa kita maknanya ada kecacatan pada solat,
yang melibatkan rukun kan. So macam termasuk dengan rakaat tadilah, terlupa rakaat pun melibatkan rukun juga kan. So benda ni dia mengurangkan kesempurnaan solat. Jadi sebagai gantian sujud sahwi lah sebab ada kelupaan kat situ. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau terlupa dalam rakaat pertama tapi terlupa nak baca Al-Fatihah, terus baca surah, macam mana nak ulang balik baca Fatihah balik kan mana? Kalau masih belum lagi rukuk, so kita ulang balik sebenarnya baca Al-Fatihah. Oh, lepas tu baru sambung dengan surah balik. Pun boleh, tak baca pun tak apa. Yang penting Al-Fatihah sebelum rukuk. Sebab surah yang lazim tu sunat je. So kita sebelum rukuk pergi kepada rukun yang seterusnya kan, kita baca Al-Fatihah dulu. Terima kasih Ustaz. Sebab rukun tu dia mesti ikut tertib, maknanya ikut turutan. So bila dah rukuk tak baca Al-Fatihah tu kena tambah rakaat lagi. Sebab kita dah melebihi maknanya dah melangkau rukun yang sepatutnya kita buat. Kalau kata masih tak rukuk lagi, so ada peluang kan. So kita boleh baca Al-Fatihah. Lepas tu nak baca surah pun tak apa, tak baca pun tak ada masalah sebab tu sunat, dan teruskan solat seperti biasa. So mana-mana yang melibatkan macam ni kekurangan pada solat yang lebih kepada lupa, kita terleka sedikit. So ini yang disunatkan sujud sahwi lah, sebab sahwi pun maknanya lalai kan. So itu asbab dia. Okay. Kita tengok dulu soalan dalam ruangan chat dulu saya nak habiskan, takut tak sempat nanti ya. Okay, Bonda Nuraini ada respon saya pun pernah baca Al-Ikhlas berulang-ulang. Boleh, tak ada masalah. Ini contoh hadis lah, nak baca surah sama berulang setiap rakaat pun boleh. Nak baca 2-3 surah pun tak ada masalah. Bahkan Nabi sendiri pernah amal kan dalam solat malam. Nabi baca satu rakaat, Nabi sambung surah-surah yang begitu panjang. Kan, Nabi baca Ali Imran, Nabi baca An-Nisa. So benda ni satu dalil lah yang mana kita pun boleh amal, tak ada masalah. Tapi ikut pada situasi. Jangan jadi imam tiba-tiba baca panjang-panjang pula. Baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kesian kan. Oh, jemaah kat belakang. Kalau setakat sebut nama surah boleh lah. Al-Baqarah, An-Nisa boleh lah sebut. Nak baca surah tu bukan semua orang mampu kan. Okey, Bonda nak Sarifah, Imam Ustaz nak pasti. Okay, dalam solat sunat 4 rakaat 1 salam, adakah dibaca surah selepas rakaat 3 dan keempat? So ni yang kita sebutkan tadi tu, sunnah yang ke-25 tadi. Boleh dibaca rakaat 3 dan keempat. Asalnya bila kita gabung, disebabkan kita dah gabungkan solat yang sunat. Okey, jadi asalnya dia tak perlu baca kerana dia ikut seperti mana solat yang kita buat fardu tu, yang 4 rakaat. Okey, jadi nak baca tu boleh. Asalnya tak boleh baca sebab kita dah gabungkan, dan 2 rakaat kedua tak duduk tayat akhir, itu duduk tayat awal. So rakaat 3 dan keempat kita akan ikut kiaskan seperti solat 4 rakaat fardu tu. So tak baca, itu yang afdal lah sebab kita gabungkan rakaat. Tapi nak baca boleh lah, ni contohnya kita dah sebutkan tadi lah, dalam sunnah ke-25 boleh baca. Tapi kesimpulan dalam mazhab kita, afdal asingkan 2 rakaat. Masna, itu lebih utama sebab biar ada beza dengan fardu. Macam kalau kita lihat fardu ni kan, walaupun ada subuh 2 rakaat pun, ada doa kunut. Kan nampak di situ pun ada beza kan, mazhab kita menekankan baca doa kunut, sunat abad. Walaupun ada mazhab tak baca doa kunut kan, tapi kita tahulah kita mazhab Syafi'i kita akan baca sebab nak bezakan dengan sunat. Dan yang lain maghrib 3 rakaat. Kita nak buat witir pun kalau kita amalkan biasa kita akan asingkan. Mazhab kita dah muktamadkan itu yang terbaik. Kemudian zuhur, asar, isyak 4 rakaat. Kan ada tahiyat awal. So bila kita nak amalkan solat sunat, biarlah dia berbeza daripada semua solat fardu. Sebab itu dalam mazhab kita memuktamadkan asingkan 2 rakaat itu lebih baik. Tapi kalau kata kita tertanya, boleh gabung tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan kita ingat bila nak gabung tu, niat tu kena betul lah 4 rakaat. Jangan pergi niat 2 rakaat, betul gabungkan 4 rakaat pula. Tu memang kacau lah. Okay, dan satu lagi kalau witir, kalau nak gabungkan rakaat, jangan duduk tahiyat awal. Rakaat pertama dah habis, bangkit. Rakaat kedua jangan duduk tahiyat awal. Terus bangkit. Rakaat ketiga jangan bangkit pula. Rakaat ketiga duduk, tahiyat akhir, habiskan tahiyat dan bagi salam. Ada beza sebab ada hadis yang melarang untuk kita duduk tahiyat awal. Jangan samakan dengan maghrib kalau witir. Sebab tu dalam mazhab kita memang kita asingkan sebenarnya, tapi mazhab antaranya mazhab Hanafi lah, mereka gabung dan mereka tak duduk tahiyat awal sebab nak membezakan antara maghrib dan juga witir. Sebab kita tahu antara sunnah Nabi suka membezakan fardu dengan sunat biar benda tu nampak beza.
Kalau kita perasan, kebanyakan sunnah Nabi pun Nabi bezakan. Kan seperti kita sebut tadi tu, kita baca doanya lain-lain, ketika tidur lain, ketika tandas lain, masuk masjid lain, masuk pasar pun ada zikirnya. Dan semua tu Nabi dah khusus. Sebab itu antara kebiasaan Nabi. Ada hikmah. Pasti ada hikmah. Nabi buat bukan suka-suka, Nabi tak ikut nafsu. Bahawa yang tiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Kita Allah sebut kan, maknanya Nabi suka, Nabi buat bukan ikut suka, bukan ikut nafsu. Nabi buat mesti ada wahyu ataupun ada ilham. Ada sebab. Kan? So kita amalkan. Okay, Bonda Nur Aini, untuk dalam solat sunat, bolehkah kita baca surah Al-Fatihah je dalam semua rakaat? Boleh, tak ada masalah. Bahkan solat fardu pun, baca Al-Fatihah je pun boleh. Sebab itu yang rukun. Kita nak memastikan ibadah kita sah, pastikan rukun tu selesai. Sunat tambahan je, dia lebih kepada macam dia lebih kepada macam hiasan. Macam kita lah, contohlah kita kata apa contoh sebagai contoh lah, analoginya macam kita beli kereta kan. So, rukun kat kereta apa? Rukun kat kereta maknanya kena ada minyak petrol kan untuk gerak kan. Tambahannya adalah kita hiaskan kereta, kita basuh selalu. So, benda tu sunat. Maknanya kita ada pilihan. Tapi yang wajib mesti kena ada, nak bagi kita tu bergerak, mesti kena ada petrol. Kan mesti kena ada rotex. Kan contohlah saya nak bagi analogi. So maknanya dalam solat mesti rukun tu kena selesai, mesti kena jaga. Itu benda yang wajib. Tak buat rukun tak sah. Maknanya bacaan surah lazim adalah sunat. Sunat pun bukan sunat abaat, sunat hayat. Tak buat pun tak apa. So kan maknanya tak perlu sujud sahwi. Jadi solat fardu ke, solat sunat ke, nak baca Al-Fatihah je pun boleh. Tapi bukanlah maknanya Al-Fatihah. Itu bukan baca Al-Fatihah, tu sebut Al-Fatihah. Ya, bacalah penuh surah Al-Fatihah tu baca penuh. Tu tak ada masalah. Okey, Bonda Musliha, jika batalkan solat, kemudian solat semula boleh Ustaz. Ni untuk apa? Ikut situasi ya. Kalau batalkan solat dengan sengaja tanpa sebab, dia hukum dia haram. Kalau batalkan solat atas dasar faktor yang darurat, contoh memang nak buang air, so itu boleh lah. Tak ada masalah. Dia ikut pada situasi. Kalau sengaja batalkan solat berdosa, hukum dia haram. Kalau sengaja membatalkan sesuatu ibadah tanpa sebarang sebab, tanpa darurat, sengaja adalah berdosa. Sebab dia dianggap sebagai memperlekikan ibadah. Dia dianggap sebagai mempermainkan ibadah. So hukum dia haram. Sebab itu kalau nak bergurau dalam bab agama, kena hati-hati sungguh. Jangan sampai kita anggap benda ni gurauan, kita bergurau atas nama agama. So itu bahaya sebenarnya. Mendapat celaan Allah sebenarnya. Sebab itu antara sifat orang-orang dulu, umat-umat terdahulu.